mana? Dah kata korang, kata kat saya. Fafiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak akan mampu, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia tentang apa yang berada di syurga. Kata Imam Ibnu Abbas, syurga ada 7 pintu daripada emas. Ya? Murassa'atan bil jawahir. Pintu emas tu pula ditatahkan pula dengan permata. Yang ditulis pada pintu pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa huwa babul anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin. Ini para syuhada, para salihin, para anbiya, para mursalin, pintu tu mereka akan masuk. Pintu yang pertama. Pintu kedua, pintu babul musallin bi kamalis salah. Pintu bab bagi orang yang sembahyangnya sempurna, yang mana menjaga daripada melakukan maksiat dan juga perkara tidak elok. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tu baru kamalus salah. Ya? Salat ikhlas kerana Allah Taala. Yang ketiga, babul muzakkin. Biti bi anfasihim. Yang bagi sedekah, yang bagi zakat dengan sebaik-baik harta mereka. Babul rabi', babul amirin bil ma'ruf wan nahyin 'anil munkar. Bab orang yang mana melarang buat benda yang jahat dan juga menyuruh orang buat benda baik. Kita pilihlah mana satu kita nak masuk itu. Tak boleh buat semua. Kalau boleh buat semua, alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari Nabi tanya kepada Allah dalam para sahabat, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa yang buat baik sekian-sekian pada hari? Sayyidina Abu Bakar kata, saya apa? Sayyidina Abu Bakar kata. Nabi tanya lagi, siapa lagi buat baik sekian-sekian ni? Saya. Semua dia buat. Hak baik semua dia buat hari tu. Jadi Nabi kata apa? Siapa nak tengok orang yang masuk, nak akan masuk dalam semua pintu syurga, ni, tengoklah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semua pintu dia boleh masuk. Dia boleh pilih pula nak pintu mana. Jadi buat semua ni kalau boleh. Sehari buat ni. Yang pertama, nak masuk pintu babul anbiya tak boleh hebat kita kan Nabi kan. Yang baru jadi orang soleh. Doa untuk jadi orang soleh. Semoga dapat masuk pintu pertama bersama dengan para nabi dan para rasul. Lepas tu pintu solat. Ada pintu zakah. Pintu amirin bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lepas tu babul khamis, bab liman naha 'an nafsihi 'an syahwat. Yang menjaga diri daripada maksiat dan juga nafsu. Maka dia akan masuk dalam pintu yang kelima. Pintu keenam, babul hujjaj wal mu'tamirin. Orang yang buat umrah dan juga buat haji akan masuk pintu yang keenam. Pintu ketujuh, babul mujahidin. Apa beza mujahidin dengan syuhada? Mujahidin ni dia lebih umum lagi. Orang mujahadah dengan bala, mujahadah dengan nafsu, mujahadah macam-macam. Mujahidin ni lebih luas. Al-babul tsamin ataupun babul mujahid dalam ilmu dan sebagainya. Babul tsamin, babul muqinin alladhina yaghudduna absarahum 'anil maharim. Orang yang mana menjaga daripada melihat benda-benda yang tidak elok. Ya'maluna al-khairat min birril walidain wa silatir rahim wa ghairi dzalik. Buat benda yang baik. Dengan cara buat baik dengan mak ayah, sambung silaturahim dan sebagainya. Dan kita dah sebut syurga ada 7. Baca sikit lagi. Darul Jalan. Dia punya binaan dia daripada lu'lu' al-bayda. Lu'lu' arti bayda. Daripada syurga, daripada permata yang warna putih. Lu'lu' ni berliat permata. Yang kemudian yang kedua, Darussalam. Dibuat daripada yaqutatin hamra. Ada 5. Merah. Salisuha Jannatul Ma'wa. Yang mana Jannatul Ma'wa ni asas pembinaan dia daripada mana? Zabarjad qadra. Dibuat daripada zabarjad, warna hijau. Yang keempat, Jannatul Khuld. Dibuat pada marjan asfar. Marjan asfar, panggil apa? Permata kuning. Permata kuning ni macam-macam batu, macam-macam. Yang kelima, Jannatul Na'im. Dibuat pada fiddatun bayda. Daripada perak putih. Yang keenam, Jannatul Firdaus. Dibuat pada zahabu ahmar. Emas merah. Pada emas. Dan sabi'un Jannatu Adnin wa hiya min durrati bayda. Daripada durrah. Durrah mutiara. Daripada mutiara warna. Dan juga binaan mereka dalam syurga semua labinah dia. Falabinatu min zahabin wa labinatun min fiddatin. Dia punya bata-bata dia semua daripada mah perak. Mah perak. Sebab apa mah perak banyak sangat? Kerana kita di dunia ni benda yang paling
faqar. Orang yang paling suka sebab dia banyak emas perak. Orang yang banyak kumpul emas perak di muka bumi Allah Ta'ala kerana untuk berbangga-bangga dengan dunia mereka. Akhirat pun diharapkan benda-benda semua. Kita, sebab kebanyakan yang akan masuk surga adalah masakin. Orang-orang yang miskin di muka bumi Allah Ta'ala, yang menganggap mereka miskin si Allah Ta'ala. Dan memang hakikat mereka miskin. Mereka memerlukan, maksud miskin memerlu kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang macam ni akan dapat nikmat yang macam ni. Dapat tengok emas dan perak minum dalam ka'sun. Ka'sun ni piala. Minum dalam piala tu. Piala besar. Minum mah apalah minum ayak, arak dan sebagainya. Waktu di dunia diharamkan, syurga dihalalkan dan sebagainya. Dan juga tanah pasir dia dibuat daripada lu'lu' wal yaqut. Kalau kita baca dalam Quran ataupun iramazatil imad, baca ayat Quran kan? Ayat iramazatil imad. Iramazatil imad ni kata para ulama sebahagian negara. Saya baca dalam kitab Mu'jamul Buldan Al-Quzwini. Dalam Mu'jamul Buldan sebut ada satu negara nama Iramazatil Imad. Iramazatil Imad ni negara dia di Yaman. Dan negara tu telah hilang. Dan tidak ada orang pernah jumpa dengan seorang sahabat Nabi. Yang Nabi sebut sahabat ni saja akan jumpa negara tersebut. Ni kalau Mak Saleh buat cerita The Mummy kan, ataupun The Lost Treasure kan? Treasure Hunt. Maksudnya negara yang hilang ataupun The Lost World. Negara hilang apa semua kan. Jadi ni antara negara yang hilang, yang tidak dijumpai oleh seorang pun manusia, melainkan seorang sahabat ni. Tu pun lepas dia tengok, dia sempat ambil sikit daripada perbendaharaan di negara tersebut, kemudian hilang balik. Di mana? Di Yaman. Mungkin di tengah padang pasir, mungkin di tengah-tengah bukit bukau di Yaman. Dan negara ni dibuat oleh seorang raja. Yang raja ni zalim. Dan dia nak lawan dengan Allah Ta'ala. Bila mana disebut ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata dalam syurga nanti sekarang, Nabi sebut dalam hadis, kata akan ada di syurga nanti istana-istana yang buat daripada zabarjat, dibuat daripada emas, perak, hasba'uha min lu'lu'. Dia punya tanah dia dibuat daripada dia punya pasir-pasir dia saja daripada lu'lu', daripada permata mutiara dan sebagainya. Jadi dia buat macam mana? Dia pun buat juga macam tu. Dia buat satu negara yang negara tadi luas dia 30 km persegi. Luas 30 km persegi negara tadi. Jadi 30 km persegi. Dalam negara tu semua istana dalam negara tersebut dibuat daripada emas. Utik emas seluruh dunia dibuat negara tu dengan emas. Kemudian dibuat ada istana emas, ada emas, ada istana perak. Dan tanah dalam negeri tersebut dibuat daripada permata. Dikumpul semua permata, dijadikan tanah. Dipecah-pecahkan buat tanah. Cakap semua. Maksudnya dia punya mamang apa semua tu buat daripada permata, buat daripada zabarjat, buat daripada semua. Dan dikumpulkan seluruh perempuan cantik di tempat tersebut, dan di kelilingnya perempuan-perempuan cantik menjadikan bidadari. Yang pakai pakaian yang seksi duduk dalam tempat tu. Kemudian dia pun pergi lalu tempat tu. Kata syurga apa ni, aku boleh buat dah syurga. Tak lama lepas tu dia kena bunuh dengan anak dia sendiri. Kemudian Allah Ta'ala hantar angin yang kencang, kemudian tutup terus negara tadi dengan pasir yang tebal. Kemudian habis terus. Hilang negara tersebut. Tak lawan sangat dengan Allah Ta'ala. Hilang negara tadi. Sahabat tadi, dia jumpa negara tadi, dia masuk dan dia sempat ambil tanah negara tu. Tanah tu pun dah kaya tak ada. Dia boleh ambil. Tanah tu ada bahagian dia ambil tu bahagian daripada emas. Dia sempat ambil tanah tu segenggam, 3 genggam. Kaya balik. Boleh. Tapi cari boleh kan? Tak nak cari. Ini antara cerita. Baik, kemudian habis cerita berkenaan dengan para malaikat. Banyak kita tahu tu para malaikat lah juga syurga dan sebagainya. Masuk ke bab syurga tu. Kerana dalam kitab ni tidak ceritakan bab syurga. Terus masuk dah bab cerita bab syurga dan apa. Dan masuk fasal yang keempat pada kitab Samawiyah. Kutubus Samawiyah. Kita akan sambung sekejap. Allahu a'lam. Jam berapa?